warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Salawatullahi wassalamuhu alaihi ala habibina al-mustafa wa ala rasulina al-karim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik. Allahumma atina hikmah yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Rabbana zidna 'ilman yanfa'una, Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Para muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, sebelum kita mulakan kelas, apa khabar dulu semua? Ya. Lama orang Kedah kata lama now cutinya. Lama now cutinya. Berapa bulan ada? Setahun. Lama cuti. Jadi alhamdulillah hari ini kita ada pertambahan pelajar-pelajar yang baru. Yang baru ahlan wa sahlan. Yang lama apa nak kata? Semula juga ahlan wa sahlan wa marhaban bikum di hadhihi liqa wa li hadhihi as-sa'ati al-mubarakah. Wa qultu lakum kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ahlan wa sahlan li talibil ilm. Selamat datang kepada semua para penuntut-penuntut ilmu. Dan ketahuilah inilah di antara salah satu jalan yang diikuti oleh para salafun salih, dan jalan ini adalah jalan-jalan ke syurga, iaitu jalan orang-orang yang menuntut ilmu. Kerana al-waktu illam ta'malhu fil khair ta'malhu fil syar. Waktu ini kalau kita tak gunakan pada jalan kebaikan, nescaya kita akan gunakan pada jalan yang sebaliknya. Ada dua saja jalan. Walaupun M. Nasir kata ada 73 jalan, yang tu jalan lain. Okay, baik. Tapi jalan kita ni ada dua, sama ada jalan kepada kebaikan ataupun sebaliknya. Dan beruntung sesiapa, qad aflaha man zakkaha, beruntunglah sesiapa yang menyucikan diri mereka, iaitu berada di jalan ini. Wa qad khaba man dassaha, dan rugilah orang-orang yang mengotorkannya dengan memilih jalan yang lain. Wa nafsin wa ma sawaha, demi jiwa yang kami jadikan pada manusia, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan kami ilhamkan pada jiwa itu pada dua perkara. Yang pertama pada perkara fujur, perkara yang tidak elok, dan yang kedua adalah perkara takwa, iaitu perkara yang elok. Untung siapa yang memilih jalan-jalan takwa. Baik, pagi ini topik kita adalah sambungan apa yang telah pun kita bincangkan pada kitab, iaitu kitab Ayyuhal Walad. Kitab Ayyuhal Walad ni kalau tanya balik ni jenuh ni. Okey, baik. Tu baik jangan tanya. Okey. Kitab ni kitab nasihat. Kitab nasihat pada siapa? Iaitu nasihat Imam Al-Ghazali kepada anak murid dia. Imam Al-Ghazali dia nasihat kepada anak muridnya, yang mana anak muridnya ni setelah belajar dalam satu tempoh yang lama dengan gurunya, jadi dia nak tanya soalan. Dia tuliskan surat, hantar kepada tok guru dia. So jangan tanyalah surat dia tu pakai apa. Cuma zaman dahulu dihantar surat, dan surat tu sampai di tangan Al-Imam Al-Ghazali. Bila Imam Ghazali buka surat, ahlan sahlan, sila. Boleh ada lagi tempat kosong. Kat depan boleh, sebelah Pak Haji ni kalau gamak duduklah. Okey, baik. Duduk ke belakang, okey tak apa. Yang lelaki boleh datang duduk kat depan. Muslimat kita tengoklah mana ruang kosong yang ada di belakang. Boleh duduk. Tak cukup boleh ambil kursi kat belakang. Kat depan ada lagi. Haji tolong tengok sekejap. Kursi kat dia orang tu ada tak? Kursi kat belakang. Ada. Okey, nanti kita upgrade, kita buat 2 tingkat kelas ni. Okey, baik. Baik, salam warahmatullahi. Sila. Kat mana tadi kita lupa dah.
Imam Ghazali. Baik, jadi anak murid dia hantar surat dekat Imam Ghazali. Imam Ghazali dia balas balik surat pada anak murid dia ni. Dia kata soalan ni tak patut tanya. Dia kata bukankah engkau dah belajar dengan aku lama? Kalau engkau masih lagi nak tanya soalan dan nak minta nasihat, maksudnya apa yang kau buat selama engkau belajar dengan aku dahulu? So, engkau buat apa? Engkau bukankah lama belajar dengan aku? So, bukankah apa yang engkau belajar itu adalah nasihat? Maka tak perlu pun lagi nasihat yang lain. Kalau engkau nak juga, aku nak tanya engkau, apa yang engkau telah buat dengan ilmu yang engkau telah ambil dan apa yang aku telah ajarkan? Tak cukupkah nasihat yang diberikan? Sebab tu saya sebut, saya ingat kami baca kitab Penawar Hati di satu masjid. Jadi bila berlaku satu suasana ataupun satu situasi kat masjid tu, tak payah ceritalah apa benda. Saya kata, tuan-tuan, kitab yang kita belajar ni kitab Penawar Hati. Nama kitab pun penawar bagi hati. Tapi kalau makin datang kelas Penawar Hati, jiwa makin kacau. Korang belajar apa sebenarnya ni? Sama ada gurunya salah ajar ataupun anak murid tak faham. Itu masalahnya. So samalah juga dengan kita ni. Tujuan kita belajar kerana kita nak faham. Apa tujuan faham? Al-fahmu tusbiqul amal. Faham ini mendahului daripada amal. Maka setelah kita faham, daripada buah faham inilah kita akan beramal dengan apa yang kita faham. Walau bagaimanapun, ada siapa sabotaj. Mic kita terputus. Okey. Ada, mana dia? Okey, dah bunyi balik. Baik. Putih boleh? Ada dengar? Dengar? Tadi terputus kejap. Macam perlahan. Bismillah. Dia terkejut lama tak dengar suara. Okey. Saya boleh je nak duduk kat depan. Nak suruh saya duduk ke suruh diri? Diri. Betul. Saya pun sama juga. Kalau duduk tak nampak anak murid, so bila berdiri dia nampak semua. Baru kita tahu dia tidur ke dia jaga. Sama boleh? Kat mana tadi Haji? Haji pun dah lupa dah. Okey, belajar tujuannya untuk faham. Okey, jadi kita dah sampai kepada nasihat yang ke-18. Ni bateri apa? Pakai bateri ni? Tak kan? Tak pakai bateri kan? Ni pakai bateri ke charge? Charge. Baik, kita sampai hari itu pada nasihat yang ke-18. Baki tinggal 7 nasihat. Sebelum kita sampai ke penghujung kitab ni, kita ada baki 7 nasihat. Last kita baca nasihat yang ke-17 tentang intisari ilmu tasawuf. Saya kira kita dah pun ceritakan. Dan hari ini kita nak masuk ke muka surat yang ke-45. Ke surat yang ke-45, nasihat yang ke-18. Tak dengar pula Haji? Ada satu kisah. Ada gangguan tu. Ada satu kisah Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ibnu Qayyim waktu dia mengajar di masjid, anak muridnya 30,000 orang. Anak murid dia 30,000 orang. Depan dia ni 30,000 orang dia mengajar. Zaman tu zaman tak ada mikrofon. Tak ada speaker, tak ada mikrofon. Rasa-rasa macam mana dia orang dengar. Dikatakan suara dia ni dapat didengari sampai ke had 500 pelajar. Baik, tapi ada baki lagi lebih kurang sekitar 29,500 orang tak dapat dengar. Ditanya pada jumlah yang ramai yang duduk di luar daripada masjid, datang buat apa kalau dah tak dengar? Maka jawab mereka, yang pertama, kami datang kerana nakkan keberkatan dalam majlis ilmu. Dan yang kedua, kami datang kalaupun kami tak dengar apa yang mereka cakapkan, tetapi kami masih lagi dapat, iaitu ilmu daripada akhlak dan perilaku orang-orang soleh yang duduk di dalam majlis tersebut. Ya, mungkin mereka tak dengar, tapi sekurang-kurangnya mereka dapat sesuatu kebaikan yang Allah hadirkan ketika berada kat dalam majlis ilmu. Baik, begitulah juga dengan kita. Kali ketiga kalau tak dengar juga, buat-buat dengar pilah. Okey. Next. Nasihat yang ke-18 ini dia menceritakan tentang hakikat ubudiyah. Okey, hakikat ubudiyah. Soalannya, apa dia perkataan ubudiyah? Kat Aikro ada satu ubudiyah, masjid ubudiyah. Kat Aikro sana. So apa dia makna ubudiyah? Lama tak datang, pen pada orang sorok. Okey, baik. Maka pen. Okey. Ada. Tu dia sekali 28. Okey, hitam dengan merah. Okey. Okey, ubudiyah, kalimah ubudiyah. Ubudiyah.
Okey, baik. Kalimah ubudiyah ni mai daripada perkataan apa? Daripada kalimah abada. Abada. Baik, abada ni apa dia? Abdun. Apa dia abdun? Orang dah sebut abdun. Abdun ni asalnya adalah hamba. Baik, ubudi. Bila buang tak ni tinggal ni saja ni jadi ubudi. Ya ni dipanggil ya lil jinsiyah dalam bahasa Arab. Ya di jinsiyah ni menunjukkan jenis orang, jenis perbuatan. Baik, jenis dia ada hurriyah, dia ada ubudiyah. Lawan kepada ubudiyah ni satu perkataan yang lain, hurriyah. Hurriyah. Yang ni ubudiyah ni hamba, hurriyah ni adalah bebas. Hamba yang tertakluk kepada Tuhan, terikat dengan peraturan. Adapun orang yang merdeka, yang hamba, dia tidak terikat dengan sebarang peraturan. Baik, soalnya kita ni hamba ke orang yang bebas, merdeka? Baik, hamba. Okey, dari segi ilmu tasawuf ni ataupun dalam bab agama ni, kita adalah hamba. Hamba kepada siapa? Kita mungkin merdeka dengan manusia yang lain, tetapi kita adalah hamba kepada Allah. Kenapa dikatakan kita ni hamba kepada Allah? Kerana yang pertama, Allah ciptakan kita. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Maka kami ciptakan jin dan manusia ni tidak lain dan tidak bukan hanyalah melainkan untuk beribadat ataupun menghambakan diri pada kami. Allah jadikan kita ni sebagai hamba untuk diperhambakan kepada Allah pada setiap benda yang Allah suruh kita buat. Baik. Kalau kita faham konsep ubudiyah ni, kat situlah terletaknya ilmu tasawuf. Kerana hamba ni dia boleh tak, berhak tak seorang hamba nak mempersoalkan apa yang Tuhan dia nak buat? Dia tak boleh soal. Hamba ni boleh tak sehinggakan hamba tidak boleh meminta-minta? Tetapi sebab Tuhan kepada hamba ini Tuhan yang baik. Dia adalah Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahkan dia juga Tuhan yang Al-Wahhab. Dia juga Ar-Razzaq. Dia juga Al-Muntaqim. Dia juga Al-Qahhar. Dia juga ada 99 nama. Dan dia juga mempunyai nama-nama yang baik. Maka Tuhan ataupun Tuhan ini Tuhan yang amat baik. Walaupun disuruh kita jadi hamba, tapi dia bagi reward dekat hamba-hamba dia yang baik. Lebih-lebih lagi hamba dia yang mukhlasin. Baik, sebab itu di sana ada orang bila mana dia pertikaikan, kenapa Allah tak bagi apa yang dia minta? So kita jawab dan kita tanya dia balik, kita ni hamba, maka yang pertama sekali apa yang Tuhan kita nak bagi, ikut suka dia, bukan ikut apa yang kita nak. Bila kita faham konsep ubudiyah ni, kita tahu siapa dan di mana kedudukan kita pada waktu tersebut. Sebab itulah kita tengok Nabi SAW ketika peristiwa Taif. Waktu Nabi dilontar dengan batu, Nabi dah berdakwah hampir 8 tahun berdakwah di Mekah, yang masuk Islam hanya ratusan orang. Orang Mekah tak nak terima pergi ke Taif, orang Taif tak nak terima. Nabi buntu pada waktu tersebut, akhirnya dia angkat tangan, dan angkat tangan ini menunjukkan sikap dan perangai seorang hamba. Seorang hamba sentiasa merayu kerana dia tak ada kudrat. Apa dia buat? Dia kata, Allahumma inni ashku ilaika dha'fu quwwati, ya Allah, sesungguhnya aku nak mengadu betapa lemah. Maka kita boleh perincikan kat sini sifat hamba apa? Sifat hamba lemah. Sifat hamba kena taat. Sifat hamba kena dengar kata. Sifat hamba ni tiada berkuasa. Sifat hamba ini kena letakkan semuanya kepada Tuhan dia pada waktu tersebut. Dan itulah sifat ubudiyah yang dikatakan sifat hamba ni tadi. Baik. Di sana ada benda. Dalam Islam, kita dituntut untuk buat ibadat. Baik, ada benda orang mungkin bertanya, tetapi ibadat ini dimasuk dalam bab amrun ta'abudiyah. Hampir sama dengan kalimah ubudiyah ni. Apa dia amrun ta'abudiyah? Bolehkah seseorang bertanya, kenapa kita kena solat? Bolehkah tak boleh? Tak boleh pada asalnya. Tapi Allah jawab. Walaupun kita tak tanya, Allah berikan penerangan kat dalam Al-Quran. Kenapa kita kena solat? Kenapa kita kena solat? Siapa nak jawab? Sebab kita orang Islam, so kena solat lah. Kalau tak Islam, tak payah solat. Okey, boleh jawapan bernas juga. Okey, baik. Ada lagi jawapan yang lain. Kenapa kena solat? Ikut perintah Allah. Maknanya kalau tak solat, tak ikut perintah. Tapi Allah nak bagi jawapan yang lebih tuntas dan jawapan yang lebih baik. Allah kata,
wa aqimus solata li dzikri, dirikan solat untuk ingat aku. Baik, maka tujuan solat untuk tanda seorang hamba ni sentiasa ingat kepada Tuhan dia, maka dia solat. Solat adalah ingatan kita pada Allah. Maknanya orang yang tak solat, dia tak ingat. Baik, kenapa kita mengeluarkan zakat? Kenapa? Okey, kenapa kita keluarkan zakat? Kerana sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah yang memberi kepada kita harta tu tadi. Baik, kenapa kita mengerjakan haji? Dia adalah satu perintah daripada Allah dan juga ujian pada kehidupan. Maka semua soalan yang kita tanya tadi ada jawapan dia. Walaupun kita hanya seorang hamba, tak berhak untuk kita tanya, tapi Allah izinkan kita bertanya dan boleh minta. Sehingga Allah berkata, fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba-Ku bertanya tentangku, katakanlah yang aku teramat dekat. Baik, jom kita tengok apa dia kata dalam ni. Dia kata, wahai anakku yang tercinta, kemudian engkau bertanya kepadaku tentang hakikat ubudiyah. Maka ubudiyah itu ada 3 perkara. Dia kata yang pertama, ubudiyah ini menjaga hukum-hukum syariat. Ubudiyah kita kepada Allah ni, iaitu kita menjaga hukum-hukum syariat. Dia panggil apa? Taat. Taat. Apa dia buat? Taat. Taat apa? Buat apa yang Allah wajibkan pada kita. Ada 2 benda. Yang pertama kita panggil ibadah. Yang kedua dia panggil ta'ah. Pernah dengar tak ni? Baik. Ibadatun, ta'atun. Baik. Ibadat, taat satu benda yang lain. Ada orang kata, dia kata, Ustaz, saya ni nampak saja jahat tapi hati baik. Contoh satu. Okey, yang kedua ada orang dia kata, saya dah solat, saya dah keluarkan zakat, saya dah pergi haji. Okey, saya dah buat itu, saya dah buat ini. So what? Apa lagi? Saya nak kena buat apa lagi? Baik, ada seorang hamba Allah, dia musim haji, dia kena pergi haji. Dia ni seorang perempuan yang tak pakai tudung. Jadi dia pun pergi haji. Bila pergi haji, syarat haji kena pakai ihram, kena tutup aurat. Okey, dia pun pergi dan dia buat ikut apa yang disyaratkan. Selesai dia buat ibadat, dia pun balik. Sampai dekat airport KLIA, dia pun buka balik tudung dia tu tadi. Orang tanya dia kenapa buka? Dia kata dah habis dah, selesai dah haji. Kenapa pakai tudung? Syarat buat haji kan ihram. Habis sekarang? Dia kata sekarang tak nak pakai. Maka dia orang yang buat ibadat tetapi dia tak taat pada Allah. Baik, seorang yang solat, dia solatnya rajin, puasanya rajin tapi mulut puaka. Okey, baik. Maknanya dia orang yang buat ibadat tapi dia orang yang tak taat. So bila sebut ubudiyah ni bukan ibadat semata-mata, ubudiyah itu terkandung di dalamnya iaitu ketaatan. Ketaatan ibadat dan juga ketaatan dalam bab perkara perintah dan larangan. Ada satu kali saya pergi ziarah rumah seorang kawan saya. Kat rumah dia ni ada nenek dia. Dia ada nenek dia kat situ. Nenek dia, saya ingat saya waktu tu usia 80 tahun lebih. Saya baru habis belajar. Dia tanya, anak siapa? Okey, anak Qasim. Okey, baik. Duk tang mana? Duk Gua Cepedak. Oh, mengaji mana? Lembut je cakap nenek ni. Mengaji mana? Mengaji pondok Pak Ayah. Bagusnya. Anak siapa lah ni mengaji pondok. Berapa tahun? Kita pun kata 5 tahun lebih kat 6 tahun. Masya Allah lamanya. Hang mengaji apa? Lama-lama sangat. Okey, baik. Dah dia tanya macam tu, kita pun jawab lah. Hang mengaji apa? Tuntut ilmu lah nek. Baik, dia kata tuntut ilmu. Sajalah nek ni tak mengaji, tak tahu apa, nak tanyalah yang hampa duk kata ilmu tu menatang apa? Ilmu tu apa dia? Apa dia ilmu tu? Saya alamak, gaul kepala kita nak jawab macam mana? Apa dia ilmu? Saya pun jawablah, ilmu ni pengetahuan lah begitu begini. Last kali dia jawab senang. Dia kata nek ni tak pandai, tapi setahu nek yang kata ilmu ni buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Itulah ilmu. Apa guna ilmu setinggi gunung tetapi tak mampu buat apa yang disuruh dan tak mampu tinggal apa yang dilarang. So menunjukkan orang ni orang yang ego. Kawasan dia tulis signboard. Signboard tu ada gambar kamera. So kita tahu kawasan ni 110. Tapi dia pecut 180 dia bawa. Pasal apa dia bawa? Itu menunjukkan orang tu ego dan dia jenis tak suka ikut arahan sebab kereta dia besar, dia ada duit dan dia boleh bayar. Siapa pun tak layak dan tak berhak untuk nak halang dia. Dia boleh pakai cermin kereta gelap, bahkan dia boleh letakkan plate number yang fancy, yang pelbagai bentuk kerana dia rasa dia boleh bayar. So dia seolah-olah dia di atas daripada undang-undang. Orang ni orang yang takabur, sombong, ego. Adapun kita dalam bab agama ni tak.
Kita kena junjung. Kena junjung setiap benda yang Allah perintahkan. Wa ma atakumur rasul faqudhu. Apa saja yang Nabi bawa, kita ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi larang, maka mereka tinggalkan. Dan itulah yang bermaksud menjaga hukum hakam syariat. Bila dia jaga hukum syariat ni, solat dia tunaikan, perintah dia buat, larangan dia tinggalkan, maka dia akan naik darjat. Darjat dia daripada orang yang menjaga syariat ni, dia akan jadi darjat apa? Darjat apa, tahu darjat apa? Darjat, okey, 2 titik, huruf apa sudah? Saya nak tulis apa ni? Macam tu ke tengok? Tahu? Taqwa. Okey, baik. Dia akan sampai ke darjat taqwa. Sebab itu kalau kita perhatikan, kenapa bila cerita tentang syurga mesti ada perkataan taqwa. Baik. Contohnya bila cerita tentang benda yang tak baik tapi ada orang yang baik, dinamakan orang tu orang yang takwa. Contoh, Allah kata innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a idza massahu alkhairu manu'a. Baik. Allah kata sorry ayat lain. Al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu. Saudara mara, sahabat handai, kawan-kawan satu hari kelak mesti bergaduh punya. Suami isteri bergaduh, adik abang bergaduh, adik kakak bergaduh, anak, mak, ayah semua, keluarga akan bergaduh, kawan-kawan kita akan bergaduh. Semua orang akan bergaduh satu hari nanti. Tak sikit, tak banyak, sikit. Mesti akan bergaduh, terkecil hati dan sebagainya. Tapi Allah sebut, illal muttaqin, melainkan orang yang muttaqin mereka tak akan bergaduh. Nampak tak? So power muttaqin ni, dia adalah orang yang taat sungguh-sungguh. Dia orang yang meninggalkan setiap larangan Allah. Mereka jadi muttaqin. Allah sebut lagi, innalil muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang yang muttaqin kami bagi syurga kepada mereka. Kenapa bagi syurga? Sebab mereka orang yang jaga agama. Next yang lain, innalil muttaqina mafadha hadaiqa wa a'naba. Orang yang muttaqin kami berikan taman-taman yang luas kat dalam syurga. Nampak? Muttaqin lagi. So banyak ayat bila sebut cerita tentang syurga, Allah kata muttaqin. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Dibawa orang yang muttaqin pergi ke syurga dalam keadaan mereka diiring. Baik, so menunjukkan mereka adalah orang yang muttaqin. Bila ni muttaqin ni? Bila dia rangkumkan ubudiyah dia, iaitu ibadah dan juga ketaatan perintah dan larangan, dia jaga syariat, maka mereka dinamakan orang takwa. Sebab itu bila ditanya kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, soalan apa? Umar, takwa tu apa bagi engkau? Umar Al-Khattab dia jawab, dia kata takwa ni seumpama aku berjalan di satu tempat dan tempat tersebut ada duri, ada ranting, ada sesuatu benda yang membahayakan aku, maka aku akan jaga step aku ketika melangkah supaya tidak terpijak benda yang memudaratkan dan aku lalu pada laluan yang khusus kepada aku yang boleh lalu. Maka dia kata itulah takwa bagi aku. So makna takwa ni berhati-hati di dalam tindakan kerana dia sedang menjaga agama dia. Dia jaga agama dia. Maka orang ini dinamakan dengan orang yang bertakwa. Sebab tu Allah selalu seru kita sehingga kan tiap-tiap kali hari Jumaat kita disuruh bertakwa. Mimbar menyeru kepada para jemaah sekalian untuk marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwa kalian kepada Allah, jadilah kalian orang yang jujur dan benar. So menunjukkan bagaimana takwa ini darjat paling tinggi setelah mana dia melakukan ketaatan dan meninggalkan larangan. Maka mereka ini adalah orang yang menjaga syariat dan menjaga agama dia. Baik, itu yang pertama. Kemudian tak cukup lagi ubudiyah ni. Next, masuk pula tangga yang kedua dia kata. Yang kata ubudiyah ini, yang kedua adalah redha dengan qada dan qadar. Bukan sekadar taat, bukan sekadar tinggalkan perintah. Kerana kehidupan ini keras. Buat kata budak-budak muda hari ni. Dia kata hidup ni keras dek. Okey, baik contohnya. So bila hidup keras, macam mana nak berhadapan dengan keras ni? Macam mana nak berhadapan dengan dunia yang keras, dunia yang zalim, orang yang pelbagai jenis manusia? Maka kita diajar dan dituntut bukan hanya sekadar berusaha berikhtiar, tetapi setiap penghasilan yang datang kepada kita pada waktu tersebut kita tahu ada yang mengatur urus untuk kita, iaitu Allah. Baik. Kenapa ayat apa dalam Al-Quran yang paling agung? Ayat dalam Quran yang paling agung. Ayat 1,000 dinar kan? Bukan. Ayat kursi.
Okey, baik. Ayat kursi. Masih baik. Baik. Ayat yang paling agung dalam Quran adalah ayat kursi. Kenapa ayat kursi ni jadi ayat paling agung? Soalan kedua. Tahu kenapa ayat kursi ni jadi ayat yang paling agung? Ya, kerana di dalam ayat kursi itu ada dua perkataan. Dua perkataan ni hanya wujud pada 3 tempat saja dalam Al-Quran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, surah Baqarah. Next, surah Ali Imran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum juga. Baik, surah Ali Imran. Next, yang ketiga surah Toha, iaitu wa'anatil wujuh lil hayyil al-qayyum. Baik, apa makna al-hayyu al-qayyum? Al-hayyu yang maha hidup, al-qayyum yang mengatur semua urusan-urusan hambanya. Kalau dah tahu ada yang mengatur urus, yang mentadbir, kita nak pening kepala, tak perlu pening kepala. Okay, anda rasa saya akan sakit kepala? Tak sakit kepala. Kenapa? Kerana saya adalah orang yang bertawakal kepada Allah, saya tak akan rasa sakit kepala. Okay, so kenapa? Kerana mereka di sana ada satu bab, orang yang bergantung harap hanya kepada Allah, dia tahu Allah yang mengurus dan mentadbir. Maka Allah jadikan setiap orang tu ada portion, ada susah dia, ada senang dia, setiap orang ni akan ada. Bukankah hidup adalah ujian? Kalau orang tanya, bagi satu dalil daripada Al-Quran yang mengatakan hidup adalah ujian. Okey, bagi satu ayat. Satu ayat daripada Al-Quran yang hidup ini adalah ujian. Siapa boleh bagi? Surah apa? Surah Tabarak. Okey, ayat dia. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kat mana ayat yang kita nak quotekan? Kat mana tempat yang mengatakan ujian tu? Liyabluwakum. Kami jadikan kehidupan selepas kematian untuk ujian kepada kalian, dan kami nak melihat siapa di antara kalian orang yang paling terbaik amalan. Tujuan Allah susahkan seseorang, Allah jadikan kehidupan dia struggle. Bukan sebab kerana Allah tu zalim, tak. Sebagaimana kita katakan orang yang belajar, dia nak dapatkan ijazah, dia kena pergi belajar, dia kena pergi ke universiti, dia kena bersusah payah. Kemudian ada satu exam. Bolehkah kita nak cakap tak adil lah? Dia kata, cikgu, kenapa cikgu nak buat exam kat kita orang? Kita dah belajar kan? Ya, engkau belajar, tapi kerana kami nak pilih pelajar yang terbaik. Sama juga Allah nak pilih di antara kita ni orang yang terbaik, maka diperlukan ujian. Ujian penentu siapa yang pendusta, siapa orang yang benar. Sebab tu Allah uji kita. Baik, maka orang ni, iaitu bila mana saat ketika mana dia diuji, maka dia akan jadi orang yang redha dengan setiap ketentuan yang Allah bagi. Baik, ada orang redha tapi redha mulut, hati tak redha. Ada orang redha mulut, hati mungkin redha tapi tindakan tak melambangkan dia redha. Contoh, kita berniaga. Biasa kita dapat 100, hari ni kita dapat 50. Macam bisnes hari ni, alhamdulillah lah. Itulah, dia kata boleh lah. Mulut kata alhamdulillah, tapi hati dia tak puas dengan apa yang dia dapat. Itu belum lagi redha. Makna redha ini, redha senang untuk diucapkan pada benda yang banyak, pada nikmat. Tapi pada nikmat sepatutnya kita tak sebut redha. Nikmat tu kita jadi orang yang bersyukur. Baik, tetapi adalah dalam bab perkara kesusahan, benda yang Allah sikitkan, Allah kurangkan, pada saat tersebut mereka adalah orang yang redha. Contoh, siapa di antara sahabat yang kaya? Saya sebut nama sahabat-sahabat yang kaya. Abdurrahman bin Auf, lain lagi? Osman bin Affan radhiyallahu. Okey, tu sebab sebut yang kaya, saya sebut sahabat hak miskin pula. Hak miskin nampak nak kena fikir kan? Yang pasal kita minat yang kaya. Itu yang kata mentaliti kita tu. Tanya hak miskin terus tak tahu sahabat hak miskin. Okey, kebanyakan sahabat adalah miskin. Abu Hurairah miskin. Okey, siapa dia lagi? Apa namanya, ramailah para sahabat ni, kebanyakan mereka adalah di kalangan mustad'afin, orang-orang yang miskin. Tapi hak kita nampak hak kaya-kaya, sebab bagaimana kita suka pandang pada yang lebih berbanding pandang pada yang kurang tu tadi. Baik, dalam ramai-ramai sahabat ni adalah Osman bin Affan. Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia kaya, tapi kaya tidak menjadikan dia kedekut. Baik, tanda orang yang tidak redha ni, bila dia kaya, dia tak nak share kekayaan dia, ataupun dia jadi orang yang menahan kekayaan dia tu daripada pergi kepada orang lain. Kenapa? Kerana dia tak redha pada apa yang Allah bagi ni. Macam mana maksud dia? Satu hari ketika mula-mula Islam sampai di Madinah, ramai orang Islam yang susah. Ekonomi dimonopoli oleh puak Yahudi.
Jadi waktu tersebut Nabi SAW tanya kepada para sahabat, siapa yang nak Allah bina bagi dia satu istana di syurga, dia beli perigi ini, kemudian diwakafkan. Bukan senang. Waktu tu zaman semua orang susah, kita yang modal tak banyak, nak berikan sesuatu benda yang kita tahu bila kita bagi, kita akan kurang. Tapi Osman terus angkat tangan, dia kata, saya ya Rasulullah, sekarang saya belikan dan saya wakafkan. Bila dia beli dan dia wakafkan, Allah turunkan petikan ayat yang terakhir daripada surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ayat ini kita duk ingat ayat cerita pasal orang mati, tapi tak. Asbabun nuzul ayat ni cerita pasal orang hidup, iaitu Uthman bin Affan. Wahai jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Tuhan engkau nanti dalam keadaan engkau akan redha. Dalam keadaan engkau redha, mardiyah, dan engkau juga orang yang diredai. Maksudnya dia sanggup redha pada benda yang susah sekalipun, dia tetap sanggup redha. Sehingga kan Nabi SAW berkata kepada para sahabat, apa Nabi kata? Ajaban li amri mu'min. Aku rasa pelik dan aku rasa hairan. Atau bahasa mudah kita hari ni, aku tabiklah pada orang yang bila diuji mereka dengan kesenangan, dia bersyukur. Bila diuji dengan kesusahan, dia bersabar. Fakana khairullah, itulah yang terbaik bagi seorang hamba Allah. So menunjukkan redha ini di antara benda yang amat besar, dan redha termasuk di dalam perkara ubudiyah. Baik, sebab itu bila kita redha, kita akan persoal tak? Kita tak akan persoalkan. Kita tak akan persoalkan setiap perkara yang Allah berikan. Contoh, mungkin sebab tu bagus kita belajar kitab-kitab tasawuf ni. Antaranya nak didik kita bila kita berhadapan. Mungkin ada orang tanya, Ustaz, bila nak guna hak kita belajar hari ni? Mungkin tak guna hari ni, mungkin tak guna esok, tapi mungkin guna tahun depan. Ataupun mungkin orang yang dah pun gunakan dia. Kerana kita belum berhadapan dengan ujian yang susah ataupun ujian yang berat. Tapi saat kita berhadapan, waktu tu diperlukan ubat dengan cara redha pada qada dan qadar, dan juga apa yang Allah bahagikan. Contoh, mungkin tuan-tuan tanya, Ustaz, kadang rasa cemburu. Saya ingat saya ada seorang perempuan, dia tag saya. Dia tanya soalan, dia kata, Ustaz, saya bukanlah orang yang, saya tak katakan saya baik, tapi saya tak buat jahat. Dan saya pun tak suka benda yang jahat. Dan Alhamdulillah, Allah pelihara saya masih istiqamah mengajarkan kebaikan. Tapi saya jealous tengok kawan saya. Kawan saya ni dia asal tak baik. Dia dah try dah semua benda yang tak baik, tapi last sekali dia jadi baik. So maknanya dia seronoklah dia dapat pengalaman tak baik, buat itu, buat ini yang haram. Tapi saya tak sempat nak buat. Awal-awal dah jadi baik dah. Okey. Pasal tak? So saya kata, habis itu hang nak pergi buat sama macam dia juga. Adakah hang boleh yakin kalau hang buat macam tu nanti besok hang akan terus jadi baik selepasnya, ataupun kau duduk kat situ? Sebab tu kadang kita tak tahu. So jangan cuba-cuba, kita kata, jangan cuba. Baik, atau soalan kita tanya. Okey, soalan macam mana? Soalan berbentuk contoh, kenapa dia tak sebaik kita tapi Allah bagi lebih, sedangkan kita rasa kita baik tapi kita dapat kurang. Baik, orang tu kafir, kaya, isterinya bagus, anak-anaknya cerdik, dia dapat dunia ni depan mata, dapat semua benda. Sedangkan kita, orang kata nak kaya semayang buha tak kaya-kaya. Orang kata baca waqi'ah tak kaya-kaya juga. Menipu ke ustaz ni? Contoh bukan. Jadi kita pun menyalah anggap, akhirnya apa kita buat? Kita kata macam, Haji ingat minggu lepas kita belajar tadabbur ayat surah apa? Surah Maidah. Cerita pasal apa? Ni pasal dia duduk depan sekali, pasal tu tanya. Okey. Okey, surah Maidah. Cerita pasal apa surah Maidah kita belajar minggu lepas? Tangan Allah dibelenggu. Okey, tangan Allah dibelenggu. Cerita dia ni asbabun nuzul. Sebab tu bila kita baca asbabun nuzul Quran ni seronok. Ayat 64. Ayat 64 surah Al-Maidah. Ayat ni cerita yadullah, orang Yahudi kata, orang Yahudi ni asal kaya. Kaya sampai satu hari tiba-tiba mereka jatuh miskin. Ekonomi mereka mengudum. Semua perusahaan mereka ni bisnes tak menjadi belaka. Akhirnya apa dia orang kata? Allah dah kedekut lah sekarang. Dulu Allah pemurah, sekarang Allah dah kedekut. Kita pun ada orang yang cakap macam tu. Kata buat macam ni dapat macam tu. Kata suruh sedekah nanti Allah balas balik. Tapi sedekah tak dapat pun, adakah Allah kedekut? Kata Allah pemurah, tapi kenapa tak memberi? Aku dah minta. Dia akan jadi. Dan begitulah Allah sebut cerita ni supaya kita jangan jadi macam orang Yahudi. Mereka mengatakan Allah kedekut.
Allah kata kamulah yang kedekut. Allah tidak kedekut. Yadullahi bal yadahu mabsutatan. Bahkan tangan Allah sentiasa dihulurkan kepada hamba-hambanya. Baik. Asbabun nuzul yang kedua, ayat ni seronok. Cerita dia orang Yahudi bila dia tengok orang-orang Islam miskin. Bila dia kaya, dia tengok orang Islam miskin, dia kata pula, tengok dia kata, Tuhan pemurah pada kami, kedekut pada kamu. Okey, so dia kata Allah kedekut bila Allah tak bagi pada orang Islam, dan Allah maha kaya kerana berikan kepada dia. So ikut suka dia nak labelkan Allah kedekut ke pemurah. Dan inilah yang kadang-kadang mungkin kita orang Islam pun akan terucap perkataan yang sama, Allah kedekut, Allah tak nak bagi, kami dah buat, kenapa tak dapat bla 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 yang dia nak sebut. So ucapan ini adalah ucapan yang salah. Macam mana nak jawab? Nabi SAW telah menjawab di dalam satu hadis. Apa kata Nabi SAW? Apa dia? Innallaha, Allah yu'ti dunya, berikan dunia ini, kemewahannya, kekayaannya. Innallaha yu'ti dunya liman yuhib wa man la yuhib. Allah boleh bagi dunia ni kepada siapa pun orang yang dia suka ke, dia tak suka, dia boleh bagi. Sama ada orang tu kafir ke, Muslim ke, kalau Allah nak bagi dunia ni, dia boleh bagi. So Allah boleh bagi pada orang yang dia suka, Allah juga boleh bagi pada orang yang dia tak suka. Pasal hak dia. Baik, tapi ada satu benda. Baik, sebab tu kalau kita katakan nikmat apa yang paling terbesar dalam diri kita ni? Baik. Nikmat, kenapa iman? Kenapa iman? Islam, nikmat Islam. Kenapa? Sebab kita tak pernah minta tapi Allah bagi. Baik, ada benda hak kita minta, kita tak dapat. Perasan tak kita minta kaya, Allah tak bagi. Minta itu ini, Allah tak bagi. Tapi Allah berikan benda yang kita tak minta. Antara benda kita tak minta, pernah tak dulu mak kita kata, ya Allah lahirkan anak aku seorang Islam? Tak. Tapi kita dilahirkan Islam. Bukankah ini satu pemberian? Kerana disebut Nabi kata, wa innallaha, sesungguhnya Allah, la yu'til akhirah. Ataupun la yu'til din. Dia tak akan berikan agama ini, illa liman yuhib. Hanya kepada orang yang dia kasih. Bab dunia Allah boleh bagi pun pada sesiapa, tapi tidak bagi bab akhirat. Dan bagi bab agama, dia hanya akan berikan kepada orang yang dia kasih. Sebab tu siapa yang dapat agama, maka dia telah pun mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tak beragama, ataupun dia buang agama dari hidup dia, dan dia dapat nikmat, dan nikmat itu adalah dipanggil istidraj kepada dia. So yang tu kita kena faham. So bila kita susah, maka kita redha. Ataupun bila kita dapat apa sekalipun, kita redha dengan qada dan qadar, dan juga pembahagian Allah Ta'ala yang diberikan kepada seseorang hamba. Baik. Qada qadar ni apa benda? Tuan-tuan belajar tauhid dengan kat sini. Terjemah tengok perkataan qada dan qadar. Ataupun tak ada siapa pernah terjemahkan qada qadar, dibiarkan dalam bahasa Arab, kita kena beriman qada dan qadar. Jangan kat tangan ustaz nak tanya qada qadar tu apa? Qada tu apa? Qadar tu apa? Baik dan buruk. Ya ke? Benda yang belum berlaku dan benda yang dah berlaku. Okey, tu bagus. Okey, contoh benda yang belum qada ni belum berlaku ke dah berlaku? Qada belum berlaku. Qadar dah berlaku. Okey, betul. Qada belum berlaku, qadar dah berlaku. Itu definisi pertama. Saya bawa definisi yang kedua, qada dan qadar. Kalimah qada kita ambil definisi dari segi bahasa, dari segi istilahnya, yang tu kena pergi kepada ilmu tauhid. Baik, qada. Qada ni maknanya ketentuan, keputusan. Okey, ketentuan. Makna qada sebab tu dipanggil qadhi. Tok Kadi itu qadhi. Kenapa dipanggil dia qadhi? Dia yang tentu. Okey, so qada ni ketentuan. Ada pula qadar, qadar. Iaitu pada saiz dia, bila masa, jumlahnya banyak mana, bila macam mana nak berlaku, yang tu dipanggil qadar. Maka qada ni qada ni keputusan, qadar ni adalah ketentuan. Ataupun qada ni menentukan benda tadi tu berlaku sesuatu perkara, adapun qadar macam mana benda tu berlaku. Okey, macam mana benda tu berlaku. Contoh, orang kata dia dah meninggal dunia. Qada ke qadar? Qada, dia telah meninggal dunia. Iaitu diputuskan, Allah putuskan orang ni meninggal dunia. Tapi qadar, macam mana dia meninggal dunia? Malam Jumaat. Okey, meninggal tercekik kuih kuaci. Okey, apa dia lagi? Meninggal ketika tengah baca Quran.
Okey, baik. Meninggal aksiden, maka yang tu dipanggil qadar. Okey, baik. Tapi kesimpulannya dia berlaku sekali. Maka di dalam sesuatu yang berlaku itu adanya qada dan adanya juga ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebarang benda yang kita dapat, kalau dapat benda yang nikmat, syakar, dapat benda yang tidak elok, maka kita redha pada setiap perkara yang Allah berikan pada kita. Maka ubudiyah bukan sekadar menjaga hukum syariat pada bentuk zahiriah dia juga adalah hatinya juga adalah hati yang redha terhadap, sebab tu disebut raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Okey, baik. Pernah dengar tak doa Nabi SAW tentang redha? Satu doa yang amat luar biasa kalau kita perhatikan. Nabi SAW berdoa dalam bentuk zikir. Alhamdulillahi Alhamdulillahi dah lupa dah. Dia dalam bentuk satu doa ni kan kena lupa dah. Segala puji bagi Allah sampai Allah redha, kemudian selepas Allah redha dan ketika Allah redha tu. Alhamdulillah. Dah terlupa. Ada ni termakan semut ke apa ni? Nak boleh ayat dia. Time doa juga duduk kat depan, tengah duduk kat atas sejadah baru dia ingat. Segala puji bagi Alhamdulillahi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Hak tu ingat. Okey, baik. Tak geram pasal tak ingat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, dah ingat dah. Allahumma lakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radit. Walakal hamdu ba'da ridha. 3 benda. Ya Allah, lakal hamdu, kepada engkau lah pujian hatta tarda, sampai engkau redha kepada kami. Walakal hamdu idza radit, kepada engkau lah kami puji apabila engkau telah redha. Walakal hamdu walakal hamdu, dan juga kepada engkau ba'da ridha, walaupun selepas daripada engkau redha tetap kami akan puji kamu. Itu doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, next yang ketiga. Yang ketiga, hakikat ubudiyah itu yang pertama menjaga hukum syariat, yang kedua redha pada qada dan qadar dan yang ketiga bahawa engkau mencari keredaan Allah walaupun engkau terpaksa meninggalkan kehendak dirimu sendiri. Sanggup dia demi kerana nak Allah redha pada dia, maka dia sanggup ketepikan keinginan diri dia sendiri. Siapa kita boleh bagi satu contoh? Kalau contoh Nabi mungkin kita dengar, contoh sahabat. Ni kita nak bagi contoh orang biasa. Tuan-tuan kenal sahabat kita nama sahabat kita dah pindah ke Johor ni? Bukan Qatar. Adik Osman. Rosman dia mai cerita kat saya. Ni siapa dia tak tahu ni. Saya cerita kat tuan-tuan. Dia kerja dekat Tesco dulu sebelum ni. Okey, dia kerja dekat Tesco. Bila dia kerja dekat Tesco, gaji dia mahal. Gaji dia 5 angka. Okey, gaji dia 5 angka waktu dia kerja dekat Tesco. Baik. Kemudian masalahnya di Tesco ni ada jual arak. Hati tak seronok. Kita belajar, kita tahu arak ni haram, tapi dia sebab dia bos, nak tak nak dia terpaksa uruskan. Jadi dia kata serba salah ni, macam mana ustaz? Dia jumpa saya ingat saya malam tu kami habis kuliah, kami jumpa dekat kedai. Saya kata, nak tahu tak takwa tu apa? Takwa ini kamu sanggup tinggalkan benda, walaupun benda itu benda yang harus sekalipun, demi semata-mata kerana nak mencapai ataupun nak menggapai redha Allah. Sekarang ni apa tujuan kau duduk kat tempat tu? Kau nak dapatkan duit yang banyak, ada pekerjaan yang bagus, kehidupan kau yang sukses. Baik, tapi di sana ada benda yang Allah tak suka. Bila ada benda yang Allah tak suka ni, yang mana kita nak dahulukan? Yang kita inginkan ataupun yang Allah tak suka tu tadi kita nak tinggalkan? Maka dia kata tinggalkan. Saya kata kalau walaupun boleh saya nak cari pendapat yang mengatakan dia masih boleh kerja dekat situ,
Tapi saya kata, tapi kalau sanggup tinggalkan, saya kata itulah takwa yang paling tinggi. Allah gantikan dengan benda yang lebih hebat lagi daripada tu. Tapi bagusnya dia sanggup letak jawatan. Kan dia letak jawatan, minta kerja batal. Gaji dia hilang separuh gaji dia. Hilang separuh daripada yang dia dapat kerja batal. Dah dapat kerja batal, hantar pula sampai dekat hujung dunia tu, Johor. Okey, baik. Tapi dia redha. Saya kata kalau awak redha, insya-Allah Allah akan berikan dengan benda yang lebih. Buktinya di sana, sebab tu kita kata redha ni pun ada kaitan dengan redha Allah ni, juga ada kaitan dengan takwa. Contoh seseorang yang dia sanggup buat sesuatu benda walaupun benda tadi tu mungkin mendatangkan mudarat pada dia. Tapi aku tak kisah, yang penting Allah redha dekat aku. Maka benda itu juga dinamakan takwa. Apa Allah janjikan pada orang ni? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah bukakan jalan keluar bagi dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah rezekikan pada dia dalam keadaan yang tak sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah, siapa yang bertawakal pada Allah, fa huwa hasbuh, innallaha balighu amri. Allah akan sampaikan urusannya. Innallaha baligh qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Kerana Allah jadikan setiap sesuatu itu ada kadar. Jangan risau pada kemiskinan, jangan risau pada kekurangan, kerana Allah yang tentukan jumlah tu tadi tu cukup atau tak cukup. Betapa ramai orang yang dapat income yang banyak, tapi yang banyak tidak mencukupkan, bahkan memporak-perandakan hidup. Berapa ramai orang yang dapat sedikit itu berkat, akhirnya sedikit ini boleh berkembang dan mendatangkan kebahagiaan pada hidup. Allah, sebab itu disebut aqna wa aghna. Allah yang mencukupkan, Allah yang mengkayakan. Kita tak perlu pun kekayaan, tapi kita perlukan yang mencukupkan. Kerana cukup dengan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka seorang hamba Allah yang penuh ubudiyah ini, bila dia buat sesuatu benda, dia nak cari satu benda iaitu redha Allah. Kenapa redha Allah ni? Dan redha Allah tahap kemuncak tertinggi di dalam ubudiyah. Bila redha Allah ni, dia tak akan peduli lagi apa sahaja, baik buruk tak kisah. Yang penting Allah redha dekat aku. Baik, sebab itu kalau ditanya kepada kita satu soalan. Kalau ditanya satu soalan kepada kita. Baik, apa yang kita nak? Kalau kita berdoa pada waktu sekarang ni, Allah akan makbulkan terus dan terus berikan kepada kita apa yang kita nak. Tentu nak minta apa? Mungkin ada orang nak minta jadi kaya, nak minta sihat, nak minta sembuh, nak minta itu, nak minta ini. Tapi kalau ditanya kepada saya apa yang saya nak, maka jawapannya saya pilih untuk nak dapatkan redha dari bukan keampunan, redha. Kenapa redha? Kalau dapat keampunan, mungkin Allah boleh ampunkan. Ahli neraka ada yang diampunkan, dipanggil keluar daripada neraka, diampunkan dosa mereka, akhirnya mereka masuk dalam syurga. Betul. Tetapi ada orang yang terus pergi ke syurga. Adakah dia orang yang beramal? Mungkin ya, tetapi dengan satu perkataan ini. Sebab tu kita kata, kalau ada satu benda yang kita boleh minta, Allah boleh bagi pada kita sekarang ni juga. Benda yang pertama saya nak minta Allah redha dekat saya. Tuan-tuan, apa guna kita hidup 60 tahun, 70 tahun hidup, Allah tak redha. Apa guna tuan-tuan berpuasa, beribadat, bersedekah, Allah tak redha pun pada benda yang kita buat. Maka redha kemuncak yang tertinggi yang Allah beri. Sebab tu disebut radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha dekat mereka, mereka juga redha pada Allah. Bila Allah redha, automatik semua yang lain akan jadi baik. Sebab itu bila kita berdoa kat dalam bulan Ramadan, doa kita yang tiap-tiap malam kita dah baca. Doa apa ketika bulan Ramadan? Allahumma la kasumna wa bika manna. Bukan doa tu. Setiap malam bulan Ramadan. Doa buka puasa. Doa apa? Okey, ada satu doa yang lain lagi, bukan Allahumma innaka afuun. Doa apa? Nama itu sama Rodin. Bukan, Ya, doa tu tiap-tiap malam tu imam duk baca di antara 4 rakaat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Okey, Ustaz nak tanya. Kira berapa benda yang kita minta dalam doa tu? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Okey, kira berapa benda yang kita minta dalam doa tu? Cepat. Siapa boleh jawab? Balik dulu tak apa. Okey, baik. Apa nak jawab? Apa dia? Kira berapa permintaan kita dalam doa tu? 3. Okey, jawab 3. Yang lain lagi? Mana? Siapa dia nak jawab? Okey. Ada seorang dah jawab 3. Ya, Haji? 3. Okey, 3. Ada lagi yang lain? Muktamad habis? Okey, ahli majlis fatwa kata 3.
Okey, 3. Jawapannya salah. Okey, baik. 4 benda. Okey, tengok ah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Dah nampak dah 4 ke 3? Ridhaka jannah wa na'udzubika min saqatika an-nar. Lawan kepada redha kemurkaan. Lawan pada redha kemurkaan, lawan kepada syurga adalah neraka. So kita minta 4. Minta redha Allah dan minta syurga dan minta dijauhkan daripada kemurkaan dan juga api neraka. So 4 perkara kita minta dalam doa tu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. So kat doa ni diletakkan kalimah redha di antara benda yang paling pertama. Macam doa Nabi tadi, Allahumma lakal hamdu hatta tarda. Ya Allah, kami akan puji kamu sampai kamu redha pada kami. Walakal hamdu idza radit. Dan kami tetap akan puji apabila engkau telah redha. Walakal hamdu ba'da ridha. Dan kami tetap masih memuji engkau selepas daripada engkau redha. Tahu tak kenapa selepas redha pun masih puji? Allah dah redha dah masih puji lagi. Karena di sana, di dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang ahli syurga. Ahli syurga, mula-mula sekali first time mereka dipertontonkan syurga di hadapan. Malaikat kata tilkumul jannah, itu syurga, uristumuha, yang kami akan bagi geran CF sekejap lagi kat korang semua. Okey, baik. Jawab saja macam tu, dia orang pandang syurga, terus keluar daripada mulut ahli syurga, alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan pada kami jalan ini. Terus mereka mengucapkan alhamdulillah. Walaupun Allah dah redha, tetap mereka mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kepada Allah. Walaupun waktu tu mereka dah pun sampai ke syurga. Sebab tu dikatakan bagi engkau segala pujian walaupun selepas daripada engkau redha. So bahawa engkau mencari keredaan Allah, maka siapa yang cari keredaan Allah, maka keredaan Allah dapat ke atas dia. Tapi kalau dia mencari kemurkaan Allah yang dia akan dapat. Walaupun engkau terpaksa meninggalkan kehendak dirimu sendiri, keredaan Allah berada tempat yang paling tinggi sekali. Dan itulah hakikat ubudiyah pada 3 peringkat. Baik. Tutup buku, jangan tengok kat nota tu, ingat dalam kepala. Ubudiyah ada 3. Yang pertama, tengok depan. Yang pertama apa dia? Apa dia? Okey, jaga syariat, jaga agama kita. Baik, yang kedua, okey, redha. Okey, redha di atas ketentuan. Yang ketiga, mencari keredaan dari setiap tindakan kita. Carilah keredaan Allah di situ. Baik, contoh cari keredaan Allah, kenduri, kendara, mati, hidup, urusan dunia, semua letakkan keredaan Allah berada di hadapan sekali, maka pasti hidup kita akan jadi sukses dunia dan juga akhirat. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Ada apa soalan nak tanya? Nanti kita next, kita masuk hakikat tawakal. Ada apa soalan nak tanya? Kalau ada soalan lah. Ada soalan? Okey, ada soalan? Bagus, ada soalan. Okey, baik. Okey. Kalau kita bandingkan kehidupan kita dengan kadang-kadang akan timbul Rasa timbul apa? Rasa, ya, baik. Sebab tu Haji kita kata, bila kita bandingkan kehidupan kita ni dengan kehidupan orang, nescaya kita akan rasa macam tak redha sebab kita tengok orang lain. Sebab itu jangan bandingkan, kita katakan, kita dengan orang. Bahkan di dalam bab perkara dunia,
Kalau kita bandingkan dengan orang yang lebih hebat, apa akan jadi? Kita akan jadi lebih teringin pada dunia. Tapi sepatutnya dalam bab dunia ni tengok pada orang yang paling bawah. Hanya untuk akhirat saja tengok pada orang yang lebih atas. Satu. Yang kedua, bila kadang-kala Allah jadikan kesenangan. Allah jadikan kesenangan pada seseorang, tidak pada orang yang lain. Contoh, apa stand kita pada waktu tersebut? Apa yang kita boleh buat dan kita boleh dapat? Baik, yang pertama bila kita tengok Allah berikan kesenangan. Imam Ghazali, dia tulis dalam satu bab. Saya tertarik dengan apa yang dia tulis. Pengarang kitab yang sama juga. Dalam kitab Mukasyifatul Qulub. Dia kata Allah jadikan sedikit kenikmatan di dunia. Sama ada pada orang lain atau kepada kita. Apa tujuan Allah bagi nikmat pada kita di dunia ni? Tahu? Kenapa Allah bagikan kesenangan, harta, kenikmatan hidup, kehidupan suami isteri, anak-anak. Nikmat ini kenapa Allah bagi? Makan yang sedap. Hujan. Okey, tadi jawab hujan. Imam Ghazali kata Allah berikan nikmat kesedapan hidup yang sedikit dekat dunia supaya manusia boleh melangkau akal dia. Dia boleh comparekan kalau kat dunia hal sedikit ini pun dia dah seronok, macam manalah gamaknya dengan kenikmatan yang ada dekat syurga kelak. Satu. Yang kedua, saya ingat soalan yang sama kami pernah tanya kat guru kami waktu dekat Syria dulu. Allah tak adil berikan kelebihan pada si Fulan dan tidak pada si Fulan ini. Allah dia berikan kecacatan. Orang ni OKU, orang ni cukup sifat, kaya lagi. Maka seolah-olah macam Allah menzalimi dia buta. Dan Allah berikan pada orang ni celik, kaya. Sedangkan dia dah buta, miskin. Baik, kita yang tak faham, kita akan jawab macam tu. Baik, sekarang ni, saya berikan satu pilihan pada kita. Susah hidup dekat dunia, tapi diberikan, senang hidup di dunia. Dan pada waktu yang sama, ujian bagi dia untuk ke akhirat, dia belum pasti dan tidak ditentukan akhirat dia macam mana. Dia rajin, dia dapat, dia tak rajin, punahlah dia. Tapi kalau orang yang OKU ni tadi, yang mata buta, tahu tak apa Allah bagi? Kalau siapa baca hadis bab sabar dalam kitab Rasulullah, dia kata, siapa yang Allah ambil 12 mata dia, Allah gantikan 12 mata tadi itu dengan syurga. Baik. Nampak tak? Maknanya dia susah hidup kat dunia, susah yang sekejap. Bila dia pergi ke akhirat, dia tanya, berapa lama hidup kat dunia? Dia kata, sepagi kot. Dia rasa sepagi saja sebab akhirat tu teramat lama. Bayangkan tengok kita duduk kat dunia ni rasa sepagi. Orang yang mata buta dia kata susahnya hanyalah sepagi. Sedangkan yang akhirat dia ni teramat lama. So kat akhirat dia akan dapat segala macam apa yang dia tak dapat ketika berada kat dunia. So kalau orang yang cerdik mesti dia akan kata, kalau macam tu baik susah dahulu untuk dapat kesenangan yang banyak. Baik. So kata guru kami, dia kata dunia ni apa benda saja ni hak Allah. Bila hak Allah ikut suka dia nak bagi dekat siapa pun, kenapa kita nak rasa macam tu. Tapi walau bagaimanapun dah nama manusia, kadang-kala kita akan terasa. Bila rasa macam tu apa nak buat? Maka kenang balik apa yang Allah nak berikan di akhirat itu lebih bernilai dan lebih berharga daripada apa yang ada pada si Fulan. Cerita surah Al-Kahfi. Seorang lelaki kaya kufur. Seorang lelaki miskin beriman. Lelaki kaya ni sombongnya dia. Dia bawa kawan dia miskin masuk kebun, dia tunjuk. Ni pokok tu, ni hartaku, anakku, ramai kekayaanku, begitu begini. Dan dengan bongkok dan sombong dia kata, ini kat dunia, belum lagi kat akhirat. Kalau kat dunia macam ni, kat akhirat aku akan dapat lebih. Allah kata kawan dia miskin, walaula izdaqalta jannataka qulta masyaallahu la quwwata illa billah. Kalaulah sekiranya engkau masuk kebun engkau dan engkau berkata, Masya Allah, semua benda ni adalah datang daripada kehendak Allah. La quwwata illa billah, tiada kekuatan pun aku ni, melainkan semuanya Allah yang berikan. Lebih baik lagi daripada engkau sombong sebegitu rupa. Sebab tu kita katakan, lebih baik kita orang yang Allah mencukupkan bagi kita dengan setiap kebaikan yang ada, daripada kita meminta sesuatu benda yang belum pasti. Dengan benda tersebut bila kita dapat, akan menjadikan kita hamba Allah yang soleh. Saya tutup dengan satu kata-kata Ibnu Athaillah, in aradta, kalau kamu nak, antakuna laka, untuk diberikan pada engkau, aizzun la yafna, satu kemuliaan yang takkan hilang. Kita nak sesuatu benda yang benda tadi itu akan berkekalan kepada kita.
fala tasta'izzanna bi'izzin yafna. Jangan cari benda yang bersifat tidak kekal. Kalau nak sesuatu benda yang kekal, jangan minta benda yang tidak kekal. Mintalah benda yang kekal. Kita minta kekayaan, minta kesenangan. Kesenangan ni semua benda tak kekal, tapi yang kekal adalah ganjaran pahala yang ada di sisi Allah. Mintalah benda tu. Minta akhirat berbanding dengan minta dunia, kerana dunia Allah boleh bagi pada siapa pun, tapi hak akhirat ni Allah hanya beri pada orang yang Allah kasih. Sebab tu dalam bab ni berhati-hati ketika kita nak meminta. Lebih-lebih lagi takut kita tersalah faham pada apa yang Allah bagi. Dan ada juga orang yang mungkin dia baca Al-Quran, dia bersedekah, tapi dia rasa dia tak dapat apa-apa pun dunia. Ustaz kata itu memang duha kan, buat memang duha tapi tak dapat. Baca Quran, Ustaz kata kalau orang sedekah, Allah ganti balik kepada dia. Tak ganti-ganti dia. Macam mana ni? Macam mana nak jawab? Kenapa Allah tak bagi kat kita ganti kat dunia? Pasal yang Allah nak ganti tu dunia tak boleh tampung. Kenapa Allah tak bagi? Setiap kebaikan yang kita buat ni kita tak dapat kat dunia, sebab dunia kecil, yang Allah nak bagi tu besar. Saya bagi satu contoh. Orang pergi ziarah orang mati, dia balik dia dapat apa? Qiratun. Qirat. Nabi sahabat tanya, qirat ni berapa besar? Satu besar Bukit Uhud. Pahalanya sebesar Bukit Uhud. Kau tak berapa saiz Bukit Uhud? Saiz Bukit Uhud 6 km. Maknanya kalau orang pergi ziarah orang mati, dia balik, dia tak tunggu sampai selesai. Kalau dia tunggu sampai selesai, dua Bukit Uhud. Satu Bukit Uhud bersamaan 6 km. Baik, kalau kita nisbahkan satu pahala itu satu Bukit Uhud, orang yang solat berjemaah, dia akan dapat 27 pahala. So 27 pahala kalikan dengan 6. 27 kali 6. Berapa? 27 kali 6. 162. 162. Kalau 162 kilometer, kalau dia dapat tanah daripada Melaka pergi sampai Behrang, dia punya tanah, baru satu solat berjemaah. Baik, kalau dah 70 tahun dia buat solat jemaah, dunia boleh tampung. Pusing 3 kali, bumi ni tak habis lagi pahala dia. So sebab tu Allah simpan pahala kita ni ke akhirat, kerana bumi tak boleh tampung. Yang kedua, sifat bumi ni benda yang akan hancur, fana. Sedangkan pahala tu adalah berkekalan. So Allah akan berikan ke akhirat berbanding dengan dunia tadi. Sebab tu kita katakan biar kita tak dapat kat dunia, yang penting Allah berikan pada kita, iaitu di akhirat kelak. Contoh ketika ditanya ahli syurga, di dunia dia orang yang paling banyak diuji dengan ujian yang berat. Bila dia dah masuk syurga, pernah tak dapat kesusahan dekat dunia? Tak pernah pun. Dulu bukan kau susah. Dia kata tak ada susah. Maka kesenangan syurga menjadikan dia lupa nama susah tu. Dia lupa akan kesusahan. Orang yang masuk neraka, di dunia dahulu dia orang yang paling senang. Tanya dia pernah tak dapat kesenangan nikmat? Dia kata tak pernah dapat. Pasal apa tak nak dapat? Bukan kau paling kaya. Dia kata tak tahu. Dia kata tak pernah rasa kaya. Yang aku rasa sakit je sekarang ni. Melupakan dia pada kesenangan dia. Itu hakikat apa yang berlaku dekat akhirat. Baik. Walhamdulillahirrabbilalamin. Ya, satu lagi. Okey. Macam mana kita nak membezakan ketika kita kena ujian, bala ataupun kufar? Macam mana kita nak bezakan di antara ujian, bala? Okey, bila seseorang tu dapat nikmat, 3 benda dia kena tahu. Bila dia dapat kesusahan, ada 3 benda. Yang pertama, kesusahan tu adalah ujian daripada Allah. Okey, yang tu kita kena tahu yang pertama. Bila ujian, ada lulus, ada tak lulus. Yang kedua, daripada ujian tadi tu, mungkin juga ujian disebabkan kenapa? Allah nak balas pasal dia jahat. Kau jahat sangat, kau tak semayang, Allah sempitkan hidup dia. Maka itu dia panggil balasan. Ujian boleh jadi balasan. Yang ketiga, ujian ini pula boleh jadi pengangkat darjat. Kenapa Allah uji dia? Allah uji kerana Allah nak angkat darjat bila dia bersabar. Kerana Allah kata, innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab. Kami balas kepada orang yang bersabar ganjaran pahala tanpa hisab. Maknanya pahala yang paling besar yang hidup yang ada kat dalam alam ni, pahala orang yang bersabar. So Allah nak angkat darjat dengan kesusahan dia tu tadi. So setiap kesusahan ada 3. Sama ada dia ujian, Allah nak tengok pas fail, ataupun dianya sebagai denda, hukuman kepada dia kerana jahat sangat. Yang ketiga, dianya adalah sebagai pengangkat darjat dan penghapus dosa bagi dia. Sama juga bila dapat senang. Bila dapat senang ada 2. Ada 3 juga. Yang pertama ujian, kerana nak tengok pas ke fail. Yang kedua, dia adalah istidraj. Allah nak biarkan dia. Biarlah kat dia, bagi dia kaya supaya dia tak jadi orang beriman. Yang ketiga, sebagai ganjaran pahala yang Allah nak beri atas kebaikan dia, Allah gantikan ketika berada kat dunia. So itu 3 lawan dengan 3.
Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.